Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Apa khabar Ustaz Tarmizi? Alhamdulillah Ustaz Fazal. Sihat Tuan ya. Wow. Kita berada pada hari Jumaat. Menyerlah hari ini. Menyerlah pada hari ini. Putih merah ya. Putih merah. Dan semangat ini hari Jumaat ini untuk kita teruskan dalam My Quran Time baca faham amal untuk kita memulakan surah baru Ustaz. Subhanallah. Surah baru yang pastinya ia adalah satu surah yang menceritakan sambungan kepada teguran-teguran kepada orang-orang Kristian dan juga fahaman materialism yang sudah pun kita sentuh semalam dalam surah Al-Kahfi halaman yang terakhir, dan hari ini pada hari Jumaat kita memulakan surah Maryam, surah yang ke-19, surah Makkiyah, iaitu surah yang mempunyai 98 ayat. Jika kita lihat kronologinya ataupun susunannya, kita ada surah Al-Isra banyak bercakap tentang orang Yahudi, maghdubi alaihim. Surah Al-Kahfi banyak bercerita tentang teguran kepada orang-orang Kristian, iaitu waladdallin. Surah Maryam berkaitan dengan teguran kepada orang Kristian, waladdallin, dan nanti kita akan pergi kepada surah Taha, iaitu teguran kepada siapa? Kepada orang Yahudi. ABBA lebih kurang begitu Ustaz ya. Jadi bagaimana Allah nak memastikan kita bila kita baca Fatihah pada setiap hari, bila cakap saja ghairil maghdubi alaihim, kita ingat surah Al-Isra dan juga surah Taha, dan di tengah-tengahnya itu ada surah ke-18 19 waladdallin. Jangan jadi orang yang disesatkan seperti orang Kristian yang mereka berfahaman dengan materialism, mereka memfizikalkan spiritual ya, keimanan, sehingga menyamakan Isa sebagai anak Tuhan, naudzubillahi min zalik. Jadi mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidni ilma. Kita perhatikan apakah sinopsis ringkasan bagi permulaan surah Maryam, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 kita akan bersama ya, daripada ayat 1 hingga 11 ini bersama dengan Nabi Zakaria dahulu, bagaimana doa beliau diangkat, doa beliau dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan kepada kita yang memohon anak, dan berita gembira untuknya bahawa dia ataupun beliau dikurniakan anak bernama Yahya alaihi salam. 11 ayat, satu muka surat yang diakhiri dengan mad iwad Ustaz ya. Betul Ustaz. Iwad, tetapi nanti dalam surah ini ada pula bahagian yang mad arid lil sukun. Sekejap saja, sekejap betul masuk balik mad iwad. Subhanallah. Apa tadabburnya kita baca dululah Ustaz ya. Kita baca dulu pada kali ini pada ayat 1 hingga 7 terlebih dahulu dipimpin Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Salam penghulu segala hari buat ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, menjengah kita hari ini
surah yang ke-19, surah Maryam, mengandungi 98 ayat Ustaz Fazrul. Ya. Lebih kurang kalau saya sepintas selalu tadi ada 7 ayat sahaja yang akhir ayat itu dengan mad arid lis sukun. Betul. Selebihnya 91 ayat lagi mad iwad. Wah, menarik Ada rahsia di situ. Rahsianya subhanallah subhanallah. Jadi insya-Allah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita, wah hari ini kita nak menelusuri pula surah Maryam. Pasti dan pasti ada perkara hebat, perkara menarik yang kita nak belajar menerusi surah Maryam. Surah yang diberi dengan nama surah ini diberi satu-satunya nama wanita Allah. yang diabadikan dalam Al-Quran. Allahu akbar. Jadi kita sebut Maryam tu dia tebal sikit. Ra sukun sebelum dia berada atas. Maryam. Maryam. Maryam, bunyi Arab pula panggil kawan kita. Belajarlah kita sikit-sikit. Jadi bila kita baca tu ra yang sukun sebelum dia berada atas, jadi dia bunyi tebal sikit, kan? Okey, baik. Jadi insya-Allah kalau sudah bersedia sahabat-sahabat Al-Quran jemput untuk terus sebarkan pengajian kita pada hari ini, tag kawan-kawan kita, doa kawan-kawan kita. Alangkah beruntungnya kalau nama-nama kita disebut, didoakan dalam majlis Al-Quran ini, pertemuan kita dalam Al-Quran ini insya-Allah taala. Kita mula baca dulu ayat pertama sehingga ayat yang ke-7 halaman 305. Mudah-mudahan barakah hari penghulu segala hari Jumaat ini bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mula dengan bacaan murattal bayyati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelum bismillah, maaf ya, sebelum bismillah kita jumpa ni ayat yang pertama ni. Payah nak baca ni, macam mana ni? Kahayai. Ada yang baca kahayas. Kahayas, dia kata ya Allah, kan terkejut penemu duga tu. Kan. Jadi ini yang kita telah belajar sebelum ini, mad lazim harfi muthaqqal. Mad lazim harfi muthaqqal. Sebab dia huruf kan, banyak dia huruf. Jadi kalau kita tengok kat situ, kaf kita baca 6 harakat, ha 2 harakat, ya 2 harakat, ain 6 harakat. Lepas tu ada dengung, kan? Ain tu ain ya nun nak masuk dengan sad, dia ada ikhfa kat situ 2 harakat. Jadi banyak harakat kat situ. 6 campur 6 campur 6 dah 18. 18 campur 2 ada dengung. Jadi 22. Lebih kurang dalam 22 harakat. Mari kita cuba. 22 bersedia. Bismillah. Bersedia untuk kita baca permulaan ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا
فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Terima kasih Ustaz. Ya, daripada surah Maryam, surah yang sebenarnya penuh dengan satu rintihan sebenarnya ya. Bila ada di hujung itu istilahnya mad awad ya. Sebenarnya adalah satu rintihan, dalam masa yang sama juga adalah satu penerangan ya kepada perjuangan menerangkan tentang hujah kepada orang-orang yang menyatakan bahawa Isa itu adalah anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang Kristian bila mendengar pada surah Maryam, pastinya Ustaz ya, bila cakap tentang Maryam ni mereka panggil Mary ya. Itu kalau dekat US lah kan, dekat sini pun dekat Indonesia pun panggil Maryam juga ya. Jadi Maryam ini adalah satu lambang kepada wanita yang suci ya, wanita yang suci yang diangkat. Bila diangkat terlampau tinggi sangat dalam agama Kristian dipanggil sebagai ibu Tuhan kan, ataupun bila dianggap bahawa Isa ini sebagai anak yang amat wah ajaib ini ya, tapi rupa-rupanya Nabi Isa adalah manusia biasa. Ada lagi makhluk-makhluk lain yang dihujahkan lebih hebat lagi, tetapi ianya tidak menjadi Tuhan ya, tidak menjadi Tuhan, kerana semua itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini surah yang kita bincang tadi Ustaz ya, surah Al-Isra bercakap tentang orang Yahudi ya. Untuk kita ambil pelajaran juga ya, agar kita jangan terjerumus kepada lembah orang-orang Yahudi yang dibukai Allah. Surah Al-Kahfi untuk mengingatkan kita jangan terlibat dengan cabaran dunia yang membawa pada materialism ya. Apa maksud materialism ini? Materialistik iaitu kita mengutamakan dunia berbanding akhirat, dan itulah yang dibuat oleh orang-orang Kristian apabila mereka membawa fahaman ini ke dalam agama, sehingga kan segala-galanya itu adalah berteraskan kepada material ya, bahawa dunia ini adalah segala-galanya, sampai konsep Tuhan pun diduniakan. Bahawa ada Isa ya sebagai wakil Tuhan, anak Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Jadi dia nak memfizikalkan, nak jadikan semua benda mesti nampak, boleh pegang kan. Jadi itu yang kita tahu bahawa itu tidak berlaku segala-galanya. Jadi dalam surah ini Allah mulakan dengan huruf muqattaah kaf ha ya ain sad, sebagaimana kita pernah bincang dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, bahawa huruf muqattaah ini, kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa ini adalah huruf potong yang menyebabkan kita rasa rendah diri. Ya, saya tak tahu apa-apa, saya perlu masuk ke surah ini dengan rasa rendah diri walaupun dah habis 110 ayat daripada surah Al-Kahfi, saya tak tahu apa-apa ya Allah, Engkau yang Maha tahu. Engkau yang Maha tahu. Jadi apakah tanda ataupun berita apabila seseorang itu ada sikap begitu? Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Surah Al-Isra awalnya ada abd. Dalam surah Al-Kahfi ada perkataan abd. Awal surah Maryam ayat yang kedua ada abd juga. Ya, maksudnya taraf seorang manusia itu amat tinggi di sisi Tuhan apabila dia menjadi hamba, malah bila menjadi hamba merendah diri, Allah ingat kepada hamba tersebut. Dengan istilah zikru ya, ingatlah penjelasan tentang rahmat ya daripada Tuhanmu pada hamba-Nya ya, dan dijelaskan siapa hamba tersebut. Sebenarnya hamba itu boleh pada semua orang. Betul. Tapi kali ini kisahnya diberikan special, iaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Dan pada ayat yang ketiga Allah menjelaskan Nabi Zakaria buat apa.
ya, sebagai seorang hamba. Kalau kita tertanya-tanya macam mana saya nak jadi seorang hamba pada zaman ini, contohnya pada ayat nombor 2, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Apabila beliau menyeru, sebenarnya istilahnya doa Ustaz ya, tapi Allah guna perkataan nada. Nada ni asal maksudnya tuan-tuan ialah menyeru daripada jauh. Ya, macam menjerit lah kan. Oh, macam tu kan. Itu nada. Tetapi di sini bila digunakan perkataan idnada rabbahu, menyeru dengan suara, sebenarnya nida ini dengan suara yang kuat, tetapi Allah cakap khafiyah. Dengan suara yang lembut. Masya-Allah. Nida ya, nak memanggil ni, tetapi dengan suara yang lembut. Nak ceritanya apa? Dia ketika berdoa itu macam hati nak meletup Ustaz. Allah. Ya. Bahawa ya Allah. Tapi tak bercakap pun. Ya. Dia hanya lembut sahaja pada Allah. Jadi dia macam berlawanan, tetapi ianya adalah apa yang dibuat oleh Nabi Zakaria. Tahu bahawa sebenarnya hanya Allah yang boleh memberikan bantuan kepada beliau. Nak sangat, tetapi tak payahlah menjerit pakai mic beritahu satu dunia kan, ataupun macam kalau dalam sinetron kadang-kadang Ustaz ya, dia sampai orang sebelah sana boleh dengar kan apa yang dia doakan. Dan dalam hal ini perbincangan ulama mengapa perkataan khafiyah itu penting, adab ketika kita berdoa, agar jangan sampai Nabi Zakaria ini diejek. Ya, bila orang cakap ya Allah aku ni tak ada anak kan, musuh-musuh akan cakap tengok tak ada anak, Tuhan sendiri pun tak bagi anak kan. Jadi tidak mahu diejek. Maka itu antara kelebihan bila kita berdoa dengan khafiyah. Maka dalam ayat yang keempat ya, ayat keempat ini pengaduan daripada Nabi Zakaria. Qala rabbi inni, ya, wahai Tuhanku sesungguhnya wahanal azm, ya, bahawa sudah lemah tulang, minni daripadaku. Dia sebenarnya boleh cakap wahanal azmi Ustaz kan, tetapi di sini wahanal azmu minni, lemah tulang daripadaku. Dia macam terasing tulang dengan diri dia. Disebabkan apa? Pasal dah terlampau sakit Ustaz. Dia dah macam kan, dah lemah sangat ni kan tulang ini. Washta'ala ar-ra'su shayba, iaitu telah menyebar. Washta'ala ni macam kayu api yang terbakar kan ya, ataupun kalau kita melihat kepada istilahnya kalau apa kayu api itu membara, dia berterang cahaya, dan akhirnya bila dah habis kayu api tersebut dia jadi debu. Ya, jadi di atas kepalanya ini diterangi dengan syaiba. Syaiba ini adalah uban yang dah jadi debu lah, warna putih. Ya, warna putih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan tidaklah aku ini pernah berdoa yang tidak aku pernah kecewa pada doa pada Tuhanku. Subhanallah. Tiga perkara ini dalam ayat keempat ini adalah salah satu daripada istilahnya wasilah yang dinyatakan di dalam As-Sa'adi. Dia menyatakan ini wasilah cara kita berdoa Ustaz. Cakap benda yang kita lemah ya, kemudian kita perlahan tadi, dan juga kita menyatakan bahawa saya tidak pernah kecewa. Allah. Positif kepada Allah, yakin bahawa Allah akan mengkabulkan doa kita. Jadi itu sebabnya kita nak tengok apa yang Nabi Zakaria doa. Kita lihat pada ayat nombor 5, kita baca sekali lagi Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah. Kita dah jumpa antaranya permulaan ini 3 kunci tadi. Cara kita berinteraksi ataupun permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Dan kita nak lihat lagi ayat yang ke-5 ini, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inni khiftul mawaliya min وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا صدق الله العظيم
Sesungguhnya aku bimbang terhadap kerabatku dalam menyempurnakan tugas agama sepeninggalanku. Isteriku pula seorang yang mandul, maka anugerahkanlah aku seorang anak lelaki daripada sisimu. Rupanya inilah sebab yang Nabi Zakaria berdoa sangat ini Ustaz ya. Kerana beliau khawatir bahawa mawali ini adalah orang-orang di sekitar dia ini, selepas dia ini khawatir mereka ini tidak dapat menjaga kepada agama Allah. Ya, bukan kerana saya ni banyak harta ni, betul, duit dalam akaun, ada simpanan emas, ya, kereta 3-4 biji, rumah ni siapalah yang nak ambil nanti kalau tak ada anak, habislah harta saya. Bukan itu keprihatinan daripada Nabi Zakaria, tetapi pada waktu ini ialah beliau menyatakan tentang siapa yang nak meneruskan legasi dakwahnya. Yang keduanya, dia kata bahawa isteri saya ini adalah mandul, maksudnya tidak subur, dan fahabli min ladunka waliya, baru beritahu nak minta anak. Jadi adabnya itu ialah beritahu dulu sebabnya, ada kaitan dengan agama, saya ni lemah, saya ni tak pernah kecewa dengan Allah. Ini semua adalah format ketika kita berdoa, ya. Dan pada ayat yang ke-6 itu Allah ataupun katanya yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Nabi Yaqub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diredai. Jadi maksudnya dah diterangkan sikit pada ayat nombor 6 itu apa yang dikehendaki. Tapi peringkat awal tu Ustaz ya, cara memulakan itu penuh dengan khafiyah, dengan penuh adab daripada Nabi Zakaria untuk kita sama-sama jadikan sebagai panduan, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu nada, iaitu menyeru ataupun memanggil dari jauh Ustaz ya, bukan dari dekat. Tetapi inilah istilah yang digunakan pada ayat yang ketiga, menceritakan Nabi Zakaria ini tahu bahawa beliau nak sangat kepada pertolongan daripada Allah. Beliau amat perlukan bantuan daripada Allah. 53 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah permulaan surah Maryam. Kaedah berdoa dan kaedah untuk kita memahami yang berkuasa adalah Allah semata-mata, bukannya makhluk. Apatah lagi kalau kita berdoa Ustaz ya, dengan perantaraan makhluk, ya, seperti dalam agama Kristian, bahawa ada Isa sebagai wakil Tuhan, sebagai penyelamat. Itu adalah sesuatu yang ditolak sama sekali di dalam ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sebentar, kita kembali semula untuk melihat apa yang berlaku selepas Nabi Zakaria menggunakan format ini untuk berdoa. Kita bertemu lagi. Tuan-tuan, puan-puan semua, mari sama-sama kita mengambil suntikan vaksin yang difatwakan harus oleh Fatwa Kebangsaan demi keselamatan kita bersama, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Dan kita juga, inisiatif kita ialah menjaga mutu SOP. Kerana dengan patuh SOP kita akan dapat memutuskan rangkaian penyakit yang berbahaya COVID-19. Akhirnya kita berada keselamatan, kebahagiaan, keamanan insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyakkan ucapan salawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam,
yang bertungkus lumus, dicerca, dihina, dipulau, diseksa, dihalau. Kerana apa? Kerana ingin menyampaikan Al-Quran kepada kita semua. Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan duduknya kita seketika di tengah hari ini, Ustaz ya, boleh je nak ke mana-mana tapi kita dah lock masa kita Bersama 12 Quran. sampai 1. Cucu-cucu pun tak boleh tengok kartun. Ada yang makcik-makcik kongsikan dengan kita sana. 12 sampai 1 waktu atuk. Contoh kan, waktu nenek, waktu atuk, untuk bersama dengan Al-Quranu kalamullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan kesihatan, kemudahan dan juga semangat untuk kita terus bersama dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa Ustaz, kita nak berkongsi sikit sambungan ulang kaji tajwid kita. Dan memang kena sangat dengan surah yang kita baca kali ini. Perkongsian tajwid kita ini. Apa dia? Jom kita saksikan perkongsian kita untuk segmen ulang kaji tajwid kita pada hari ini. Kita nak melihat tentang mad iwad. Hukum mad. Mad iwad terjadi apabila waqaf pada huruf bertanwin mansub, yakni 2 baris di atas kecuali ta marbutah. Hukumnya wajib dibaca 2 harakat kerana ia adalah mad tabi'i yang terjadi ketika waqaf. Mari kita lihat contohnya, itulah yang banyak sekali terdapat sebenarnya dalam ayat yang ketiga, dalam halaman 305 ini. Antaranya ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Khafiyya. 1 2 cara kira kan. 1 2 khafiyya. 2 harakat. Lagi contoh ayat yang keempat. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. 2 harakat juga. Syaqiyya. Baik. Dan contoh yang ketiga iaitulah pada ayat yang ke-11, iaitu ansabbihu bukratan wa ashiyya. Itulah surah Al-Azim. Itulah 3 contoh yang kita kongsikan berkenaan dengan mad iwad yang kita pelajari pada hari ini. Dan banyak kita jumpa hari ini. Kalau kita kata Ustaz, halaman yang ke 305 ini, satu ayat saja yang tak ada mad iwad, yang mula-mula tu. Mula-mula. Dia ada qalqalah pula ujung tu. Sad, huruf dal tu kan. Jadi bolehlah kita praktikkan, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semuanya boleh praktikkan. Kira tu 2 tu, 1 2 kan. Contoh, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ya, 2 harakat. 1 2. Jangan lebih. Jangan lebih. Kalau lebih jadi 2 rakaat. Betul. Dan kalau yang sambung terus dia jadi. Okey, betul. Jadi kita kongsi ni contoh ayat yang kedua tu dia akan berlaku ketika waqaf saja. Waqaf saja. Adapun kalau kata nak sambung ayat kedua ke ayat ketiga, maka dia tak akan berlaku menjadi contoh ayat yang ketiga. Ayat ketiga kepada ayat yang keempat contohnya, kan? Yang ketiga nak masuk ke ayat yang keempat, contohnya. Jadi kita sambung dia jadi dengunglah. Contoh Rabb idnada rabbahu nidaan khafiyan qala. Contoh. Kalau sambung. Jadi kalau waqaf saja, syarat dia ketika waqaf saja dia akan jadi mad iwad. Dan ta marbutah tak boleh. Ta marbutah ta mana pula? Oftad. Ta yang bulat tu, ta yang bulat, bukan ta yang terbuka, ta yang bulat tu titik 2 ke atas tu. Yang tu dia tak jadi mad iwad. Jadi insya-Allah nanti kita akan tunjuk contoh lagi dan lagi untuk mad iwad ini insya-Allah taala. Insya-Allah ya. Jadi bila tengok kepada mad iwad ni banyak Ustaz ya. Betul, sebenarnya bila tengok kepada ayat 2 nak masuk ayat 3 tu dia dah kena baca panjang tu. Betul, itu mad jaiz. Kan? Itu kan. Betul. Kemudian kena pula kalau khafi yang kena ada dengung pula. Tapi mudahnya
Walaupun nafas panjang sangat, pendekkan je lah. Kan? Pendekkan je lah, senang. Hujung tak payah nak fikir-fikir ni nak dengung ke tak dengung kan, ya. Jadi ini juga sebagai satu rahmat juga Allah Ustaz, ya. Pasal ayat ni macam Ustaz rahmat. Allah kan siap dalam surah ini, cara bacanya pun Allah. rahmat pada saya lah Ustaz, nafas pendek. Sama Kan? Bila nafas pendek, jadi bagi tuan-tuan yang nafas panjang tu rasa nak tunjuk hero ni, ya, sampai ayat dia 11 satu nafas, dia memang menambah lagi. Betul. Dia pasal kalau khafiya 2, tapi kalau khafiyan dah kena ada tambah lagi sabdunya, ataupun kalau Zakaria tadi tu sampai 6. Betul sah. Jadi memang betul-betul rahmatlah, ya. Allah berikan kita buat yang kecil-kecil sahaja dalam hidup kita ini, tetap Allah akan bantu yang panjang. Itulah yang kita lihat sebentar tadi, kalau Nabi Zakaria buat doanya, dia buat amal solehnya sebagai hamba, Allah bagi apa? Pada ayat yang ke-7 itu, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna, sesungguhnya kami memberi tahu kepada kamu berita gembira dengan seorang anak lelaki yang namanya Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Ya, tiga perkara. Satu ialah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qurtubi, doanya diterima. Itu dia punya ayat nombor 7 itu. Apakah yang diberikan kurniaan pada Nabi Zakaria? Yang pertama, doanya dikabulkan. Yang kedua, diberikan anak sebagai pembantu, sumber kekuatan meneruskan legasi agamanya. Dan yang ketiganya, tak pernah ada nama Yahya. Itu pun satu special. Yang nama ini diberitahu daripada langit. Ya, bukan kaleng-kaleng nama bukan itu kaleng-kaleng. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah respon daripada Nabi Zakaria bila dah diberitahu begitu, ya? Padahal tadi dah cakap dah, saya ni dah beruban, isteri saya ini tidak subur. Tetapi bila dapat berita itu, adakah Nabi Zakaria rasa bersyukur, terkejut ataupun macam mana? Kita lihat ayat 8 hingga ayat 11, kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Masya-Allah, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menyambung bacaan kita seterusnya, ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-11. Kalau setengah-setengah qari Ustaz, ataupun peserta-peserta musabaqah contohnya, bila dapat ayat yang akhir dia macam semua mat iwat ni, ada sebahagiannya rasa tenanglah, sebab hujung itu dia pendek 2 harakat je. Nafas tu insya-Allah okey. Tapi bagi setengah qari pula ataupun qariah, dia kata alamak, bila mat iwat ni susah nak buat lagu. Nak ending itu, nak landing dia takut terlebih. Wah, itu cabaran dalam pembacaan Al-Quran. Apapun kita, macam contoh ayat akhir ayat ini adalah wakaf yang sempurnalah ni. Wakaf tam, wakaf yang sempurna sebab dia dah komplit satu ayat. Dan bila Ustaz cakap tentang lagu tu Ustaz, itu bagi orang yang nafas panjang. Dia boleh dia nak tambah, silakan. Ada ruang untuk tambah. 6 harakat apa sebagainya. Tapi dapat rahmat juga insya-Allah. Tapi yang nafas pendek pun alhamdulillah dapat. Subhanallah. Okey, jom kita sambung bacaan kita ayat yang ke-8 sehingga yang ke-11. Kita cuba dengan bacaan jarkah pula, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqira wa kanat imraati 'aqira وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا
ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 8 hingga 11 ini menyambung kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, Rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira. Ya, Nabi Zakaria membalas kepada berita yang disampaikan oleh siapa? Daripada Allah. Kalau di dalam surah Ali Imran kita tengok Ustaz ya, sebenarnya yang sampaikan ini adalah malaikat. Ya, malaikat memberitahu kepada Nabi Zakaria, dan ketika dapat berita ini sebenarnya datang daripada Allah ya, melalui malaikat. Sebenarnya boleh je Nabi Zakaria bercakap dengan malaikat tersebut, boleh ke kan? Tetapi kali ini Nabi Zakaria tidak bercakap dengan malaikat itu, terus saja bercakap dengan Allah. Qala rabbi, ya, wahai Tuhanku, anna, ya, bagaimana boleh aku ini dapat anak kan? Padahal sebenarnya isteriku ini adalah mandul, wa qad balautu minal kibari atiya, dan aku ini pun dah tua yang melampau-lampau istilahnya. Betul. Ya, dah memang tua betul lah. Ya. Katanya dah sampai 75 tahun, ada yang kata dah 93 tahun. Tapi nak ceritanya lebih daripada 63 tahun lah Ustaz. Sepatutnya dah pergi dah, ya. Allah bagi bonus, dan pada waktu itu pula umur itu boleh dapat anak. Nabi Zakaria bercakap direct langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana walaupun kita dapat berita Ustaz ya, apa-apa daripada manusia, daripada makhluk, tetapi adab kita ialah kalau kita nak balas balik, balas dulu dengan Allah. Lepas tu baru balas dengan manusia. Ini contoh daripada Nabi Zakaria. Pada ayat yang ke-9 jawab Allah ya. Dia berfirman, Allah berfirman kadzalik. Satu perkataan saja kan? Ya. Itu adalah perkara yang dah biasa ya. Demikianlah. Lebih kurang gitulah kan. Let it be kalau bahasa Inggeris ya. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Sesungguhnya ya, perkara ini adalah mudah bagi Allah, dan wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a ya, iaitu maksudnya sesungguhnya engkau telah aku ciptakan dahulu, padahal pada waktu itu engkau belum wujud sama sekali. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini sebenarnya adalah pengenalan kepada peristiwa Nabi Isa dan juga yang lahir daripada Maryam. Ya, di mana sebenarnya mudah je Allah jadikan kita dulu tak ada apa-apa kan. Kemudian jadi seseorang, jadi mudah bagi Allah. Kata ayat yang ke-10 itu, dia Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tandanya ialah engkau tidak dapat bercakap dengan manusia selama 3 malam padahal engkau berada dalam keadaan yang sihat. Tak boleh bercakap, bukan pasal lumpuh ke pasal apa sebagainya, tetapi itu tanda, dan tanda ini penting ya dalam hidup kita ini agar kita yakin bahawa itu bukanlah kata-kata daripada syaitan. Contohnya syaitan tak boleh buat apa-apa. Jadi kadang-kadang kita rasa macam sebenarnya ada ni kan ya, tetapi bila syaitan yang meniupkan was-was ke dalam diri kita, dia tidak boleh buat apa-apa, tidak boleh memudaratkan, tidak boleh memberi manfaat. Tetapi bagi Allah, Allah beri manfaat. Di mana dalam peristiwa ini 3 hari ya, Nabi Zakaria ini tidak boleh bercakap dengan manusia padahal beliau sihat. Jadi apakah yang berlaku ya kepada Nabi Zakaria? Ayat 11 kita baca sekali lagi. Ada satu perkataan yang menarik kat sini Ustaz. Al-mihrab. Subhanallah. Apa al-mihrab? Dia ada kaitan dengan harb. Harb ini maksudnya perang Ustaz. Ya, jadi yang berada di Facebook bolehlah cuba-cuba. Apa kaitan mihrab? Ya, mihrab tempat kita sembahyang tu dengan perang. Masya-Allah. Kita baca dahulu ayat 11 sekali lagi untuk kita dapat melihat seruan daripada Allah untuk kita sama-sama amalkan
berdasarkan kisah Nabi Zakaria ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Dalam ayat yang ke-11 ni Ustaz, al-mihrab tu ha pedas Ustaz. Ha pedas. Ada 1 2 3 tempat dalam ayat yang ke-11 ini melibatkan huruf ha pedas yang kita kena jelaskan bacaan kita insya-Allah. Jom kita cuba baca ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kharaja 'ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. Maka dia keluar daripada tempat sembahyang iaitu al-mihrab untuk mendapatkan kaumnya, lalu dia memberikan isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang misalnya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita kembali balik ayat nombor 10 itu dinyatakan di sini beliau tidak dapat bercakap thalathalayal ya, iaitu 3 malam. Ya, bukan 3 hari. Pasal sebenarnya mod dalam surah ini ya, dia punya suasana dia ialah banyak macam waktu gelap, waktu yang tak berapa terang Ustaz. Macam contohnya nida al-khafiyah, biasa je kita berdoa, tapi biasanya doa yang senyap-senyap yang kita biasanya waktu malam. Betul. Ya, pada waktu malam. Dan di sini sebenarnya bila bercakap tentang 3 malam ini termasuklah tadi dia keluar fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Apa kaitan al-mihrab dengan harb sebentar tadi? Ya, bila kita berdoa begini, sebenarnya kita berdoa di mihrab, kita sebenarnya sedang berperang Ustaz. Ya, berperang dengan siapa bila kita berdoa ini? Berperang dengan nafsu kita, berperang dengan syaitan. Itu sebabnya mihrab tuan-tuan di rumah ataupun mihrab di masjid, itu adalah tempat yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menjadi apa? Perisai. Subhanallah. Ya, menjadi senjata sebenarnya. Senjata umat Islam adalah zikir di mihrab. Maksudnya makin banyak kita solat, baca Quran, tuan-tuan letakkan tempat kan, satu ruang khas untuk kita tasbih, kita zikir pada Allah Subhanahu taala. Sebenarnya ini ditakuti oleh musuh. Pasal apa? Pasal kita sedang mengingat kepada Allah yang akan memberi bantuan seperti mana Allah beri bantuan pada Nabi Zakaria. Ini yang amat berharga. Kalau ada yang kata, alah duduk je ke kan, susahlah nak duduk. Memang susah. Ia seperti berada di perbatasan perang. Ya, itu sebabnya kalau katakan dapat lepas solat maghrib itu kita duduk kat surau saja. Zaman sekarang lagi mencabar. Ya, pasal itu digelar sebagai ribaut, ya, sebagai berada di perbatasan perang. Dan kalau kita dapat berada di situ, ya, maghrib isyak kita boleh duduk dekat masjid itu berzikir, baca Quran, dengar tazkirah dan sebagainya. Sekarang dah boleh dah Ustaz ya. Itu sebenarnya adalah latihan penting yang menjemput kemenangan kepada umat Islam. Ya, pasal umat Islam sekarang ini dia kadang-kadang mungkin sibuk sangat. Ya, saya pun Ustaz ya. Ya, kadang-kadang tak sempat nak berzikir 33 tu, kan. Kita cuba sama-sama pada waktu pagi, pada waktu petang. Kesan daripada inilah ya menjadi tanda kehambaan Nabi Zakaria, diberikan anaknya, dan apakah yang berlaku kepada anak beliau Yahya yang diangkat oleh Allah. Kita akan ikuti lagi sambungannya pada hari Ahad nanti. Kita lihat dahulu kepada apakah resolusi halaman ini. Yang pertama ialah kita jadilah hamba yang baik. Insya-Allah kita akan diingati Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan macam-macam kurniaan rahmat daripada Allah. Yang kedua, selalu positif kepada Allah ketika kita berdoa dalam hidup kita seharian, kerana Allah sentiasa Asmaul Husna, ya, bersama dengan nama yang positif, kita bersangka baik, berfikir baik kepada Allah. Dan yang ketiga, banyakkan berzikir dan hidupkan mihrab kerana ia perisai ampuh berhadapan dengan musuh yang sebenar-benarnya. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah,
di penghulu segala hari ini ya Allah. Tangan kami tadahkan memohon kepadamu ya Rahman, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, firman-Mu menyatakan bahawa ketahuilah apabila disebut namamu, berzikir kepadamu, ingat padamu, tenang tenteramlah hati-hati kami semua ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Tolong kami untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan-Mu. Tolong kami untuk kami senantiasa memperbaiki, menambah baik, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz. Amin. Agar kita terus menjadi hamba yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi Zakaria berdoa, dan kita harapnya mengambil format berdoa Nabi Zakaria ini untuk kita bina dalam masyarakat, dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai platform. Tuan-tuan, kita boleh membina masyarakat yang berteraskan kepada Al-Quran. Ya, sumbangan tuan-tuan pada nombor yang tertera ini akan kita manfaatkan untuk kita sebarkan, untuk kita tahu bahawa kalau dunia ini dipenuhi dengan hamba yang diberi rahmat, maka negeri negara ini akan lebih aman dan mendapat bantuan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini jam 10 malam dan juga 6 pagi esok, dan insya-Allah kita terus akan menyambung ulang kaji esok 6 halaman yang telah kita pelajari. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.